Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Dato' Osman bin Aziz, Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda atau MADA. Yang berbahagia Dr. Abu Bakar bin Sarpun, Timbalan Presiden Institut Integriti Malaysia atau IIM. Yang berbahagia Dato' Haji Abdul Rahim bin Saleh, Pengurus Besar MADA. Yang berbahagia Dato' Haji Rosli bin Baharum, Timbalan Pengurus Besar MADA Pertanian. Yang dihormati Insinyur Tuan Ho Tek Lip, Timbalan Pengurus Besar MADA bahagian teknikal. Yang berusaha Tuan Haji Mazuki, Timbalan Pengurus Besar Pentadbiran, pegawai kanan MADA, para jemputan, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat hadir pada majlis ini bagi menyaksikan majlis menandatangani Ikrar Integriti Korporat oleh MADA. Dan juga saya bersyukur kerana pihak pengurusan MADA mengambil keputusan untuk sama-sama terlibat dalam usaha kerajaan untuk memperkukuhkan sistem integriti korporat, khususnya sektor swasta. Sebenarnya sistem integriti korporat ini telah diperkenalkan secara khususnya pada penghujung tahun 2010, di mana ianya diperkenalkan untuk sektor swasta. Di ketika itu ada 6 Chambers of Commerce ataupun Dewan Perniagaan daripada Dewan Perniagaan China, India, Melayu dan Dewan Perniagaan Antarabangsa, dan juga Federation of Malaysian Manufacturers telah menandatangani ikrar itu dan memberi jaminan bahawa mereka tidak akan terlibat dalam sebarang bentuk perbuatan rasuah semasa menjalankan perniagaan. Kemudian usaha ini telah menarik minat bukan sahaja sektor swasta tetapi juga kepada sektor lain, iaitu NGO dan juga sektor awam. Yang berhormat Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Kita sedia maklum bahawa tidak ada kebaikan hasil daripada perbuatan rasuah. Salah satu keburukan yang dibawa oleh perbuatan rasuah ini ialah pertambahan kos dalam menjalankan perniagaan. Peniaga-peniaga yang membayar rasuah akan memastikan bahawa kos rasuah tadi ditransfer atau dialihkan kepada kos perkhidmatan ataupun kos produk yang mereka hasilkan. Dan akhirnya kos ini terpaksa dibayar oleh pengguna-pengguna. Kerana kos rasuah merupakan kos modal. Jadi peniaga-peniaga akan memastikan mereka tidak akan rugi kerana kos tambahan ini. Mereka akan bukan saja transfer kos itu kepada harga barangan yang mengakibatkan harga barangan bertambah, tetapi mungkin juga mereka alihkan kos rasuah ini kepada perkhidmatan atau barangan yang kurang bermutu. Sebab itulah semua pihak perlu menangani isu ini. Bukan saja pihak pemberi rasuah tetapi juga pada pihak yang menerima rasuah. Selain itu juga perbuatan rasuah menjejaskan imej dan reputasi agensi atau organisasi. Maka dengan itulah semua pegawai dan kaki tangan sesebuah agensi atau organisasi perlu memainkan peranan bersama-sama dengan pucuk pimpinan untuk menangani gejala ini.
usaha mencegah rasuah dengan itu perlu ditangani secara holistik. Bukan saja kita perlu menekankan kepada pengukuhan integriti di kalangan pegawai dan kaki tangan agensi, tetapi juga usaha-usaha pencegahan rasuah perlu diambil tindakan di dalam sistem kawalan dalaman agensi. Dalam konteks ini, sistem dan prosedur di dalam agensi atau jabatan perlu dikaji semula dari semasa ke semasa untuk memastikan supaya tidak wujud kelemahan yang akhirnya membuka peluang kepada perbuatan rasuah. Sebab itulah di dalam inisiatif kita memperkukuhkan sistem integriti jabatan perlu juga mengambil kira usaha-usaha memperbaiki sistem dan prosedur. Bagi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sebagai sebuah agensi penguatkuasa undang-undang untuk khususnya mencegah rasuah, SPRM mengambil 3 pendekatan utama atau strategi utama untuk menangani isu ini. Pertama ialah penguatkuasaan. Dan biasa yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan membaca berita-berita mengenai siasatan, tangkapan dan pendakwaan. Itu strategi utama yang dilaksanakan mengikut parameter undang-undang yang diberikan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Yang kedua ialah strategi pendidikan masyarakat. Dalam konteks ini, bahagian pendidikan masyarakat dan unit pendidikan masyarakat di peringkat negeri merangka dan melaksanakan kempen-kempen kesedaran bagi mendidik masyarakat, bukan hanya orang awam tetapi juga pegawai dan kaki tangan kerajaan supaya membenci segala bentuk rasuah dan juga bersama-sama bekerjasama dengan SPRM untuk menangani masalah ini. Strategi ketiga ialah strategi pencegahan. Seperti yang saya sebut tadi, strategi pencegahan melibatkan pemantapan sistem kawalan dalaman bagi memastikan tidak ada ruang dan peluang rasuah boleh wujud di dalam sistem operasi jabatan. Yang berhormat Datuk, yang bahagia Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Dalam sektor awam khususnya, telah diwujudkan satu mekanisme yang dipanggil Jawatan Kuasa Keutuhan Tadbir Urus. Mekanisme ini berperanan untuk memastikan bahawa integriti pegawai dan integriti perkhidmatan awam sentiasa berada di peringkat yang tertinggi, yang berhormat Datuk Pengerusi dah sebut tadi, berwibawa, beraccountable, telus, utuh dalam kata pendeknya, ya, dari segi kualiti penyampaian perkhidmatan dan juga kualiti pada diri pegawai yang menyampaikan perkhidmatan berkenaan. Ikrar integriti korporat ini satu lagi usaha pencegahan. Ianya berkonsepkan pencegahan kerana pencegahan lebih baik daripada merawat. Prevention is better than cure. Kerana pencegahan ini kosnya lebih rendah. Tetapi apabila berlaku perbuatan rasuah yang melibatkan siasatan dan pendakwaan, ianya akan melibatkan kos yang lebih tinggi.